Bab ittikhadhil masajid fid dur. Bab membuat masjid-masjid di perkampungan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh supaya dibina masjid di perumahan-perumahan dan supaya dibersihkan dan diwangikan masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Samurah bahwa beliau menulis kepada anak-anaknya, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami membuat masjid di perkampungan kami, dan kami mengelokkan sana'ataha, pembuatannya, dan kami membersihkannya. Bab suruj fil masajid. Ini bab lampu-lampu atau pelita-pelita di masjid-masjid. Diriwayatkan dari Maimunah, hamba yang telah dibebas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ada bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah ke Baitul Maqdis dan bersembahyanglah di dalam masjidnya. Negeri itu Syam lah pada masa itu. Idzaka, pada ketika itu, harban, dalam peperangan. Fa illam ta'tuhu wa tusallu fihi, kalau kamu tidak dapat pergi kepadanya dan tidak dapat bersembahyang padanya, kamu hantarkan minyak untuk dimasukkan ke dalam pelita-pelitanya. Babun fi hasal masjid. Ini bab tentang anak batu dalam masjid. Diriwayatkan dari Abil Walid, beliau berkata, saya telah bertanya Ibnu Umar tentang anak batu yang terdapat dalam masjid. Ibnu Umar berkata, pernah kami pada suatu malam mendapat hujan. Kami hujan turun pada suatu malam, maka tanah menjadi basah lah. Adalah orang yang bawakan anak batu di dalam kainnya dan ditaburnya di bawahnya, bahagian bawah masjid, yani di lantai masjid. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, baginda berkata, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya, eloknya apa yang dilakukan ini. Diriwayatkan dari Abi Salih, dari A'mash dari Abi Salih, beliau berkata, dikatakan seseorang itu apabila dia mengeluarkan anak batu dari masjid, yunashidu, anak batu itu minta sangat-sangat kerana Allah, ini dengan nama Allah. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, qala Abu Badrin, saya percaya dia memarfu'kan, mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Hurairah mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, anak batu itu benar-benar bersumpah minta dengan nama Allah kepada orang yang mengeluarkannya dari masjid, yakni supaya tidak dikeluarkan. Babun fi kansil masjid. Ini bab menyapu masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikemukakan kepadaku pahala-pahala umatku, sampaikan sampah yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, dan dikemukakan kepadaku dosa-dosa umatku. Tidak kulihat mana-mana dosa, tidak kulihat satu pun dosa
yang lebih besar lagi daripada satu surah daripada Al-Quran ataupun ayat. Satu ayat daripada Al-Quran yang telah diberikan kepada seseorang, kemudian dia terlupa, kemudian dia lupa ayat itu. Babun fi i'tizalin nisa fil masajid 'anil rijal. Ini bab orang perempuan mengasingkan diri di masjid dari orang-orang lelaki. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya kalau kita tinggalkan pintu ini untuk orang-orang perempuan. Nafi' berkata, maka Ibnu Umar tidak masuk lagi melalui pintu itu sampai mati. Tetapi selain daripada Abdul Warith berkata, Umar berkata, dan itulah yang lebih sahih. Diriwayatkan dari Ismail, dari Ayyub, dari Nafi', beliau berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata. Lalu perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut sebelum ini, wa huwa asah, dan yang ini adalah lebih sahih lagi. Diriwayatkan dari Bukair, dari Nafi', beliau berkata, Umar bin Al-Khattab melarang jadi seseorang masuk melalui pintu orang-orang perempuan. Babun fima yaqulu ar-rajul 'inda dukhulihi al-masjid. Ini bab apa yang dibaca, tentang apa yang dibaca, diucapkan oleh seseorang pada ketika masuk ke masjid. Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid berkata, saya telah mendengar Aba Humaid dan Aba Usaid Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu mau masuk ke masjid, maka hendaklah dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia berkata, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat. Apabila dia mahu keluar, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu limpah kurniamu. Diriwayatkan dari Haywah bin Shuraih, beliau berkata, saya telah bertemu dengan Uqbah bin Muslim, lalu saya berkata kepadanya, sampai maklumat kepada saya bahawa engkau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda apabila mahu masuk ke masjid mengucapkan, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha agung, dengan zatnya yang maha mulia, dan dengan kekuasaannya yang qadim, yang sedia kala, dari syaitan yang direjam. Qala, beliau berkata, aqad, setakat itu sahajakah? Saya berkata, iya. Qala, dia berkata, fa idza qala dzalika, apabila seseorang itu mengucapkan demikian, syaitan berkata, hufiza minni sa'iral yaum, dia telah terpelihara dariku, daripada aku, dia telah terpelihara daripada aku sa'iral yaum, sepanjang hari. Bab ma ja'a fi salat 'inda dukhulil masjid. Ini bab tentang sembahyang pada ketika masuk ke masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu datang ke masjid atau pergi ke masjid, maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat sebelum duduk. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari seorang lelaki Bani Zuraiq, dari Abi Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Tetapi perawinya menambah, thumma liyaq'ud ba'du insya'a, selepas itu bolehlah dia duduk kalau dia mahu, ataupun bolehlah dia pergi